A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan pada tahun ini. Pada kali ini, Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan, penuh dengan keberkatan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, syahrun azimun, syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keagungan dan bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk, mencipta manusia. Pastilah Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana kelemahan, kekurangan yang ada pada makhluknya, termasuk diri kita ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah taala. Manusia suka melakukan kesalahan. Kecenderungan manusia suka melakukan kesalahan dan dosa. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memfardukan dengan beberapa kefarduan kepada manusia. Tujuannya adalah untuk membaiki diri, baiki jiwa manusia. Yang kecenderungan manusia ke arah melakukan keingkaran kepada Allah, maka Allah Ta'ala fardukan kewajipan, termasuklah kewajipan puasa. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang kefarduan puasa. Falsafah diwajibkan puasa adalah untuk melahirkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, difardukan, diwajibkan kepada kamu, kutiba ay farada, diwajibkan, difardukan kepada kamu ibadah puasa, sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, tuan-tuan, ya, takwa artinya sifat yang baik, sifat yang elok. Itulah sifat, itulah yang Allah Taala nak baiki pada diri manusia, yang nak mengubah sifat manusia. Sebab kecenderungan manusia, seandainya tidak ada kewajipan, kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala fardukan pada manusia, pasti manusia suka melakukan dosa, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Allah Ta'ala menempelak manusia yang terpedaya dengan melakukan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah Ta'ala menempelak manusia, wahai sekalian manusia, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apakah yang memperdayakan kamu daripada mengingati Allah, daripada mentaati Allah, sedangkan Tuhan kamu itu maha mulia. Alladhi khalaqaka, dialah yang mencipta kamu, fasawwaka, yang menyempurnakan susunan tubuh badan kamu, fa'adalak, dan menyeimbangkan pergerakan kamu. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah sifat manusia, suka melakukan dosa, suka melakukan kesalahan. Maka Allah Ta'ala fardukan kewajipan puasa, maka kita perlu puasa. Jadi Allah Ta'ala sebut la'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sifat takwa itulah sifat yang baik yang Allah Ta'ala nak baiki. Tetapi kita kena ingat tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala sebut la'alla maksudnya mudah-mudahan. Ya, tidak semestinya orang yang berpuasa itu dia terus menjadi takwa kepada Allah Ta'ala. Tidak tuan-tuan. Ini berdasarkan isyarat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, kam min saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai di kalangan manusia yang berpuasa tetapi dia tidak dapat pahala daripada kewajipan puasanya itu kecuali yang dia dapat ialah lapar dan dahaga. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa dari sudut zahir dan batin. Sebab itulah Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut setiap amal ibadah kita pastikan gabungan di antara amalan zahir dengan amalan batin. Puasa contohnya, amalan zahir, kita berpuasa, yakni kita menahan diri kita daripada kita makan, kita minum, daripada kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada tulu'il fajri, waktu subuh, keluarnya fajar, hatta ghurubi syamsi, sehingga tenggelamnya matahari. Jadi apabila kita tahan diri kita, tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan amalan-amalan yang boleh membatalkan puasa sampai waktu maghrib, maka kita sudah puasa, hukumnya sah. Itu puasa zahir. Bagaimana kualiti kita? Ibadah kita pasti digabungkan dengan amalan batin. Sebab itulah apabila kita puasa, tuan-tuan, puan-puan, kita ada mulut kita memperkatakan sesuatu yang diredai oleh Allah Ta'ala. Kita ada mata, kita jaga mata kita daripada pandangan-pandangan yang boleh membawa kepada pengharaman. Kita ada telinga, kita hindari telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang melalaikan kita. Apabila amalan zahir dan batin ini, tuan-tuan, digabungkan, maka dia akan melahirkan kualiti dalam ibadah kita. Iaitulah yang Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, puasa dia dapat menundukkan syahwah, dia dapat menghalang manusia daripada melakukan kejahatan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa in aghuddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai golongan pemuda, kalau seandainya kamu mampu untuk berkahwin, falyatazawwaj, maka kamu kahwinlah. Kerana dengan perkahwinan itu dia boleh menjaga kamu, menjaga mata kamu, wa ahsanul faraj, dia boleh menjaga kemaluan kamu. Tetapi seandainya kamu tidak dapat berkahwin, tidak ada kemampuan, maka kata Nabi, fa'alaikum bis-shaum, hendaklah kamu berpuasa. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Ta'ala, Nabi cadang, Nabi syur supaya berpuasa. Sebab apa? Sebab dengan puasa fa'innahu lahu wija, kerana puasa itulah benteng. Dia dapat menundukkan syahwah, dia dapat menghindarkan kita daripada melakukan perkara-perkara keji yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ya, dengan kedatangan Ramadan pada kali ini, kita jadikanlah ya bulan Ramadan, kita isikanlah dengan ya pengisian yang benar-benar berfaedah kepada kita, supaya kita kekal, supaya kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.